So ada 8 orang lagi tak isi kehadiran ni. Tolong isi kehadiran. Saya kata kau lupa. Okey, kita tengok kepada panduan amali. Okey, ini adalah cover untuk you punya amali. So basically ni kalau you buat secara face to face, but now bukan face to face. Cover ni tak letak pun tak apalah. Sebab cover ni akan ada group member lah. So dalam eksperimen ni akan ada 4 person. One experiment will be conduct in 4 student lah. Satu group 4, tapi disebabkan online, so you tak ada group lah, so you akan buat sendiri. Okay, so number eksperimen, title, date, net of lecture lah, ini adalah cover dia. Okay, so look at the measurement and uncertainty. Okay, so you just recap yang ni, ingat balik properties, ada accuracy, sensitivity, precaution. Okay, the most important thing ni adalah error. So you kena tahu we have 2 type of error in physics, systematic error and random error. And then you need to know about how what is significant figure and uncertainty. Okay, yang ni saya tak payah baca dulu yang ni. Okay, nanti boleh ni. Okay, tengok kepada example ni lah. Okay, so length. So length of the equipment we use adalah meter rule, vernier caliper, micrometer, screw gauge. Yang ni jarang kita pakai yang ni. Travelling microscope pun kita pakai. Okay, selalunya kita pakai yang 3 ni lah. Okay, so range. What is range? Range is from the initial until final. So for example, you have ruler. So your ruler start from 0 until 100. So that's why you put range 0 until 100. And the unit for ruler adalah cm. So how do you want to determine decimal place here? So we have to look at the sensitivity. What is sensitivity? It's the smallest scale. Sensitivity is the ability of device to detect the smallest change in the measurement. So let's say 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 0 to 1, so we have 10. Smallest division kan, kita ada 10 pecahan. So the smallest scale here is 0.1. So 0.1 here will become your sensitivity. So in your sensitivity we have 1 decimal place. So for your range you have to follow lah, kena letak 1 decimal place. So ini macam mana nak letak range lah. So range and sensitivity should have same decimal place. So kalau your sensitivity is 2 decimal place, tengok ni 2 decimal place. So your vernier caliper for range also 2 decimal place. If your sensitivity is 2 decimal place, so your range also 2. Kalau you punya time, for example timer. Okay, timer, if you look at the sensitivity, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 dp, decimal place. So in your range also, we need to have 6 decimal place. So decimal place for range and sensitivity should be same. Dia tak boleh beza, seorang satu, seorang dua, no. It should be same. So how to know this decimal place? You have to look at the sensitivity. Tengok sensitivity of the apparatus used. Okay. Alright. So kita masuk kepada contoh dia. Okay. For example, we have vernier caliper here. Saya besarkanlah. Biru. Okay. So if you look at, this is the vernier caliper. I think you dah pernah guna ni masa dekat sekolah kan. Okay, we have a vernier caliper, dia ambil guna angkut luar ni. Ni dalam luar. Okay, so what happen here, dia zoom here. So ini adalah, okay. In vernier caliper, there are 2 scale. One is the main scale. This one up here we call it is a main scale. Ini main, utama. Ni yang atas ni is a main scale. Okay, yang bawah ni we call it as vernier scale. Vernier scale. Okay, so how to rate this? Okay, the first thing yang you look at number 1 here. Tengok number 1. Dia tengok the one that garisan yang sama with the bawah ni. So kalau you tengok balik dekat sini, zoom ni. So ini main scale. Ini vernier scale yang bawah ni. So dia zoom tengok mana the first one yang dia sebelum dia jumpa ni. So ini you tengok yang ni lah. Ni. So dia jumpa sebelum ni. So 1.1 sebab ini 1. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balik 1. So dia akan jadi 1.1 cm. So dia 1.1 cm.
Sebab dia jatuh dekat 1. Kalau dia jatuh dekat sini, so kita akan buat dia 1.2. Okay, the next one you need to read the main scale. Ni number 2 here. So the main scale, so the main scale dia jatuh dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia jatuh dekat 4. So kita akan letak 0.04. Because the smallest scale dia boleh baca untuk warna is 0.01. Satu ni jatuh, yang paling kecil ni adalah 0.01. So dia jatuh kat 4, so it becomes 0.04. So you plus, you will get 1.14 cm. So this is your actual reading. So saya harap you faham ya, baca vernier scale. So we have two type of scale. First read the main scale. After that read the vernier scale and then plus. So this will become your actual reading. So bila nak letak nanti, so maksudnya dia adalah 1.14 plus minus 0.01. Sensitivity dia adalah 0.01 cm. So ini adalah cara untuk buat letak how to put your data dalam sebagai you punya ni lah, you nak present data, you kena letak sekali dengan sensitivity. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Okay. Terusnya adalah micrometer screw gauge. Okay, micrometer screw gauge dia baca lagi smaller scale. So that's why the unit dia adalah mm. Vernier scale tadi adalah cm. This one is mm. So the smallest scale dekat sini, dekat vernier scale ni adalah 0.01 mm. Dia punya sensitivity lah. Okay, again we have two type of scale. Okay, bahagian sini, okay, depan ni, ini, we call it as a main scale. So bahagian ni, we call it as vernier scale. Okay. So how to read this? Okay, so you look at here, for the main scale we have upper and lower part. So the upper part is the whole number lah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So ini 11 lah. Okay, bawah ni adalah 0.5. So if we get here is 1.5, 2.5, so on lah. Okay, for example here dia touch dekat mana? Dia touch dekat sini, number 1 ni. Tengok number 1 ni dia touch dekat 11. So that's why kita akan letak dia 11.0 mm. Okay. After that, look at the vernier scale. Okay, tengok number 2 here. So dia jatuh dekat 40, 0 hits here. So kita tak baca 0 is going, dia pusing macam tu. So ini 45, 46, 47, 48. So kita akan pilih 0.48. So you plus, you get 11.48 mm. So kalau nak tulis dia punya dalam data, you akan tulis 11.48 plus minus 0.01 mm. Sebab the sensitivity is 0.01. Okay. So kita tengok satu lagi. Okay, ini example yang kedua. So this is 5, 6, 7. But we don't use 7 because dia ada bawah ni lagi. So that's why kita akan letak 7.5 mm. Sebab 1 ni jatuh dekat 0.5 here. Okay, and then look at number 2, 20, 21, 22, 23, 24. So 0.24. So you will get 7.74 mm. So if you want to write in a lab report, so you kena letak 7.74 plus minus 0.01 mm. Okay, boleh tak warna kaliper ni dengan micrometer screw gauge? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Alright, kita masuk kepada error. Error ni you akan letak inside the discussion. Nanti kita tengok contoh lab report student tahun lepas. Okay, there are no such thing as perfect measurement. All measurement have error and uncertainty. No matter how tried we might to try to minimize them. Error and uncertainty in measurement are arrived for there are three possible lah, because of device, environment or observer. Okay, so ada dua type of error. Nanti dalam discussion you kena letak. Okay, saya nak dua je. Satu you akan letak systematic error, another one random error.
Okay, so systematic error is the reading always biased in one specific direction, while random error, the reading is unbiased. So, selalunya systematic error ni adalah due to the device. Random error selalunya due to the observer. Okay. Example systematic error device adalah zero error. Like micrometer, screw gauge, vernier caliper. What is zero error? Okay, zero error meaning you have zero here. Your zero is not same. Dia lari sikit lah. Ataupun your zero is here and then dia kat sini. Dia tak sepatutnya dia sebaris. Zero and zero sepatutnya main scale and vernier scale should be in the same level. But it's not the same level, so this one we call it as zero error. Okay, so how to overcome the zero error? Use perfect device ataupun you take into account kira the zero error, sama ada the positive zero error or negative zero error. This one yang selalu famous lah, pelajar akan guna. Kita selalu akan guna ni je, zero error. Okay, number 2, fault of the device. Example, metal expand when the temperature is increased. Ini example lah, ataupun thermometer you guna. Kita tak ada pakai thermometer. Okay, environment, the gravity is not constant. Ini pun tak pakai. Sebab apa tak pakai? Kita at Earth, gravity is same. Bukan kita buat kat planet lain. Tak ada. Uniform air resistant. Ni boleh lah. Ini selalunya letak kat precaution. Okay, use correct value of gravity. Create a closed system. Susah nak create closed system. Nak kena buat kat vacuum susah. Memang jarang kita. That's why tak pakai lah sangat yang ni. Ni tak pakai. Selalu kita pakai zero error. Observer. Reaction varies with one person to another. So reaction time from student A and student B is different. Itu kita panggil reaction time lah. Ni reaction time. Example reaction time atau short or long time. Reaction also constant for a particular person. So ini pun susah jugalah nak dapat ni. So usually kita akan just guna because we only want 2 errors, so selalunya kita ambil 0 error saja. Okay, the next one, random error. Random error device, pointer, quivering pointer, ammeter, voltmeter tak sama. Itu boleh jugalah. Environment, change of surrounding. Tiba-tiba you buat eksperimen ada ribut taufan ataupun salji ke apa ke. Ini pun jarang berlaku ni. So always adalah parallax error. Okay, how to overcome parallax error? Take several precise reading and then calculate the mean. Selalunya kita guna yang ni lah. Ataupun wrong count number of oscillation. Supposedly you kena count 10, you pergi count 5. Itu boleh juga jadi random error. So 2 ni je lah, yang 2 ni. Selalunya kita pakai 2 ini saja. Zero error, parallax error. Any experiment akan ada 2 ni. Okay, so how to overcome zero error? How to overcome zero error? Actual reading equals to final reading minus zero error. So the value of zero error equals to the different value between 0 and initial reading. So if the sign of zero error positive, meaning the initial reading is greater than 0. Is negative, meaning the initial reading is less than 0. Okay, so kalau awak tengok ni, so ini contoh dia adalah negatif. Okay, so dia dapat bacaan puluh. Maksudnya yang ini 46, 47, 48. So dia dapat bacaan besar. So kalau dia dapat bacaan besar, ini kita panggil dia zero error, negatif. So you akan bukan baca 48 lah. So you akan baca dari zero ni, 1, 2. So you akan letak negative 0.02 mm. Maksudnya dia dah nombor besar kat bawah ni. So you tengok, oh nombor besar. So you akan baca dari atas. So maksudnya ini kita panggil zero error. Okay, how about positive error? Okay, positive error, you dah nampak zero dia kat bawah. So you akan terus baca je 1, 2, 3, 4. So 0.04. So you just terus ambil 0.04. So senang je, ingat when you see your reading adalah nombor besar ni, nombor besar. So itu adalah negative zero error. But if you look at your reading adalah nombor kecil, so you akan ambil daripada zero tu lah. So itu adalah positive zero error.
Okay, how to get actual reading? Final reading minus zero error. So kalau untuk negatif dia akan jadi plus. Kalau untuk positif dia akan jadi minus. Okay, boleh tak? So kita ada two type of error, zero error negatif, zero error positif. So dua-dua kena tolak. So kalau negatif dia akan jadi plus, kalau negatif positif dia akan jadi minus. Okey, contoh kita tengok contoh. Ada tak dua contoh? Tak ada tak ada contoh Tak ada pula contoh sini. Okey, tak apalah. Ada actual reading pula kat sini. Tak. Nanti boleh tengoklah kalau macam contohnya you ada katakanlah depan ni adalah 5. Depan ni adalah 5. So maksudnya apa yang you nak kena buat kalau case ni you dapat ini zero error ni masa mula-mula. Boleh tak boleh? Okay, ni. Contohnya you dapat ini 7.74. Ni, your reading is 7.74. So let's say you dapat adalah zero error positif. So 7.74 minus 0.04. So you akan dapatlah nilai yang sebenar, actual reading. This one, zero error, you buat masa early, masa before taking measurement. So you dapat micrometer screw gauge, terus check. Is it the zero? You akan check. Is it the zero and the zero here selari? Kalau dia tak selari, contohnya macam ni, so dia ada zero error. Memang selalunya akan ada zero error lah. So dah ada zero error, tulis what is the zero error. Okay, lepas tu you ambil reading. Ambil reading macam biasa, dapat 7.74. So if your zero error adalah positif, so you just minus with the zero error yang mula-mula you dapat. So you will get the 7.70 mm. So this will become your actual reading. So zero error must be taken before taking measurement atau before conduct experiment. Tak boleh bila saya dah kolak-kolak tiba-tiba saya nak cari zero error. Tak boleh. Sebenarnya zero error kena masa early. Before you nak ambil measurement yang banyak-banyak. So you just you kena start dulu tengok check sama ada dia okey ke tak okey. Kalau you boleh calibrate, you can calibrate. Kalau tak boleh, you have to take into account the zero error. Okay, boleh faham tak zero error ni? Boleh, madam. Alright, significant figure. Okay, so we have, what is significant figure? Significant figure is a number of digit. Okay, number of digit lah. Okay, so we have 5 type of significant figure. So non-zero, meaning tak ada zero. So 1, 2, 3, 3.12. So how many significant figure? 3. 5, 4, 5.2229. So how many significant? 5. Sebab dia tak ada non-zero. Decimal place lain tau. Let's say 0.01. So how many decimal place? 2 dp. Because 1, 2. Itu decimal place. Significant figure is the number, angka bererti. Okay, zero error between non-zero. So non-zero ni ada zero between non-zero. Zero ada dekat tengah-tengah. So 1, 2, 3, 4. So we have 4 significant figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 significant figure. So dia berada di tengah-tengah. Zero beyond decimal place at the end of the number of significant. Okay, for example, 3.340. So ada 1, 2, 3, 4. Kita akan include dia. Contohnya 3.34000. So kita includekan semua. Itu adalah number of significant beyond dia akan dikira. Okay, zero preceding in the first non-zero digit are not significant. Yang ni nombor 4 ni. Okay, for example 0.0034. So how many angka bererti? Only 2. So inilah yang membezakan lah ini dengan decimal place. Decimal place kita ambil nombor dia. Kalau ikutkan, kalau yang ini decimal place dia 1, 2, 3, 4. So 4 dp. But for significant is 2 sf. Okay, digit with exponential. In exponential notation are not significant. Sama jugalah yang ni, case dia ni. So 1.34 power of 7. Power of 7 is not significant lah.
So 1.34 is only 3 significant. Boleh? Boleh beza tak? Significant and decimal place. Boleh, madam. Okay, kita masuk kepada processing. Okay, bila you ada additional or subtraction, when two or more measured value are added or subtract, the final calculate must be same number with decimal place that measure we have less ataupun least number. Contohnya, this one we have decimal place tau, dia tengok decimal place, DP. 2.345 minus 1.25, so how many, the smallest one is 2. So your final answer you kena letak 2. Itu kalau case additional dengan subtraction. For multiplication or division, ini hanya berlaku kat eksperimen eksperimen sahaja. Dekat dalam untuk tutorial, tak ada. Tutorial jawapan akhir semua saya nak 2DP. Kita standardkan 2DP. Tapi kalau untuk eksperimen, kena ikut ni. Contohnya cikgu saya punya ni 2.3117. Tolak 2.745. So paling kecil 3. So you kena follow lah jawapan akhir you mesti 3 decimal place. So ini hanya untuk eksperimen saja Okay, untuk multiplication or division, when two or more measured value are multiplied or divided, the final calculated value must be many significant figure as measured value which have least number of significant figure. Sama jugalah. So 1, 2, 3 ini 3 DP. Ini 1, 2 ada 2 DP. Oh bukan, sorry, dia ikut significant. Salah. Dia ikut significant. So this one have 1, 2, 3, 4 ada 4 significant. This one ada 1, 2, 3 ada 3 significant. So siapa yang least? 3. So that's why your final answer kena 3 significant. So additional subtraction ikut DP, multiplication or division akan ikut significant figure. So these two only happen at eksperimen sahaja. Okay, boleh sebab data nanti you akan ada data. So you kena tengok kalau dia adalah hasil tambah atau tolak, you have to follow decimal place. Kalau dia ada multiplication atau division, you have to look at the significant figure. Usually, selalunya dia adalah 2 DP. Dia selalunya 2 DP. Jangan takutlah, dia 2 DP je selalunya. Okey, kita masuk kepada ini contoh lah. Yang ini contoh. This one is not. Okey, nanti katakanlah you buat eksperimen 1. Okey, you guna vernier caliper. Tak semestinya ni because vernier caliper ada range berbeza-beza. Ada yang 22, 23. So you have to look at what apparatus you use. Jangan hafal. Saya tak nak you hafal. Ini tak boleh hafal. This one you have to look at your apparatus. Because there are some apparatus emitter dia lain. Emitter dia mungkin 0 until 1. Ni ada 0 until 1. Ada 0 until 5. So you have to look what apparatus you use. This one is not fixed. Dia boleh berubah Okey, selalunya yang fix ni lah meter rule. Selalunya banyaknya you guna meter rule. Meter rule memanglah 100 sebab meter. Cikgu saya guna yang pendek. No, you use because the apparatus ask meter rule, so you have to use 1 meter. So that's why mesti 100 cm. Tak boleh buat 50 cm. Cikgu rumah saya guna 30. No, you have to use the, even though you guna 30 tapi ratio mesti 100 cm. Okey, yang ni selalunya constant lah yang ini. Dan dia adalah type of reading 2 point. Apa beza 2 point the vernier scale dengan single point? Vernier scale, the one that have tadi ada main scale dengan vernier scale. Micrometer, screw gauge, ada vernier scale, vernier caliper, ada vernier scale, travelling microscope. Dia macam microscope tapi dia ada vernier scale. Electronic balance tak ada. Electronic balance is 2 point. What is mean by 2 point? Contohnya pembaris. Okay, you nak measure buku. Ni buku you. So you ambil dari point A sampai point B. Itu maksudnya 2 point. You ada point A dengan point B. Itu 2 point, 2 point. Stopwatch also 2 point because you start from 0 until stop. Itu 2 point.
Timer warna scale. Kenapa warna scale? Timer ni beza dengan stopwatch. Timer ni dia box. Dia besar sikit lah dia ada ni. Spherometer ni tak pernah guna. Protector 2 point. Dia pun 2 point. Ammeter pun 2 point. 2 point. Kenapa 2 point? Sebab ammeter you ada start from 0 until katalah dia stop dekat 0.8. So ini A, ini B. So dia ada point. So that's why dia dipanggil 2 point. Milliammeter, microammeter, voltmeter, galvanometer, thermometer. Thermometer is single point. Kenapa thermometer single point? Because dia terus naik. Dia tak ada A, B. Dia terus satu bacaan sahaja. Okay, so how to represent a complete experiment report? Ini yang contribute 50%. 15%. Okay, macam tadi kalau you ingat balik markah PB. PB ni penilaian berterusan ya. Assignment 10%. UPS 20%. Assignment memang semua orang lah, saya nak semua orang dapat 10%. UPS ni saya tak boleh tolong. Tapi the good news, UPS ni dia akan keluar hanya soalan berdasarkan notes. Sebab tahun lepas soalan dia agak bukanlah susah. Pening jugalah. Tapi UPS kali ni memang semua kat notes. So saya harap semua orang boleh dapat 20% lah. Okay, lepas tu kita ada lab report. Lab report 50% yang ni. Another one is practical test 15%. Okay, this practical test dia akan suruh you buat video. So dia akan bagi you lab manual atau dia akan bagi you instruction. You have to shoot lah buat ikut tu. So it's a good news. Kenapa cikgu cakap a good news? Sebab ini markah dekat saya. So maksudnya kalau saya tak puas hati saya kata reshoot balik. So supposedly you dapat dah 10, 15. Ni tak boleh tolong. Ini pun boleh lah. Kalau ada ni saya boleh suruh you betulkan balik ke apa ke. Okay, 15. So only 20% je dekat is up to you. Yeah. So supposedly memang kena dapat markah full lah. Yeah. Okay, so kita pergi kepada experiment report. Okay, experiment report ni kita akan ada 6 kali percubaan. Because we have 6 experiment to be conduct, so ada 6 kali. So tak apa, dapat markah teruk, nanti lama-lama naik. Okay, so pertama sekali mesti ada topik, objektif, apparatus. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, so you look at the okay, lab manual. Everything ni semua kat lab manual ni lah. Mana lab manual? Buka lab manual. Okay. So ini buku lab manual you. Okay, dalam ni ada banyak-banyak lah cerita. Ini akan digunakan in SEM 1 and SEM 2 lah. Kalau you perasan dekat sini dia tulis ni semester 1. So you have 6 experiment and semester 2 you have 6 experiment. So janganlah buang buku ni. Okay. Nanti ada masa baca lah ni. Okay, so for example experiment 1. Okay, ni experiment 1. Okay, so apa yang nak kena buat tadi? Dia kata cik kan sebelah. Tak boleh Boleh. Ni saya masuk dia kat sini. Ni boleh kecilkan tak? Boleh. Okay, so dia kata topik, write clearly. Refer manual. Ni dia this type ni. Experiment 1, measurement and uncertainty. Objective, write clearly using point form. Okay, objective ni, objective you, learning outcome. This is your objective. Apparatus, list in table. Okay, yang ini tak ada lah. Sebab dia letak dalam this one. Apparatus dia buat dalam bentuk ni, this one. List saja. But you need to put in table. So what you need to do, you just copy paste all this inside ni. You buat 3, apparatus, range, uncertainty. So you buat, you tulis semua, meter rule, vernier caliper, everything lah here. And then range ni you akan check lah. Contohnya meter rule, we have this type of range and uncertainty. Retostat, stand, we don't have range. So you put dash. Plasticine, we don't have range. Timer, we have range and uncertainty.
So yang ada uncertainty letak, yang tak ada just put dash. Okay, the next one teori. Okay, teori tak perlu buat. Teori tak perlu buat. Procedure pun tak perlu buat. Sebab teori procedure you just baca from here. Dekat sini dia ada tulis teori, dia ada tulis procedure. So ni procedure choose ni. Nanti boleh baca lah ni macam mana nak buat je ni. Okay. So the next one, okay, daripada tadi tu markah dia. Okay. Okay. Tak ada markah kat sini, tak apalah. Okay, so masuk kepada observation. Observation adalah data table. So saya akan bagi you data, you table nanti. So you just isilah record the experiment data and write the unit with uncertainty. Drawing graph. Okay, graph you need to have title, label axis, unit, scale. Make sure your scale jangan kecil sangat. Plotted point, centroid point, base straight line. So mesti balance. Apa maksud base straight line? Okay, so for example you have a graph. You akan cari centroid. Nanti saya ajar cara nak buat centroid. So let's say your point ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so you kena make sure dia balance. Maksudnya satu tak kena, satu tak kena. Ini balance. Okay, contohnya lagi. So let's say you have 1, 2, 3. Satu je kena, centroid je kena. Yang lain semua tak kena. Ada 3. Ini pun di call balance sebab 1, 2, 3. Upper ada 3, lower ada 2. Ini pun boleh balance. Okay, apa contoh yang tak balance? Okay, mesti passing through centroid ya. Centroid to center of the graph. Okay, so let's say we have 1, 2, 3, 4 and 1. Ini salah. Ini tak balance. Balance here meaning upper and lower tu lebih kurang sama. Plus minus 1 boleh. Tak plus minus salah lah. Dia mesti ada plus minus 1. Okay, boleh faham tak maksud balance tu? Balance tu maksudnya dia mesti seimbang. Centroid kena lalu, mesti wajib lalu. Tak lalu zero pun tak apa. Cikgu dia ada passing through axis. Yes, boleh. Katalah you punya centroid sini. Dia passing through ni. Boleh. Tak perlu lalu zero. Okay, ni. Contohnya kat sini semua. Ini salah juga sebab dia tak balance. Dia tak balance. Okay, calculation. Ni tak ada. Ni lama punya. Dah tak ada dah calculation untuk calculation uncertainty dah tak ada. Okay, number 7, discussion. So you need to give comment. Kalau ada soalan tanya comment, so you kena jawab. Answer the objective and result. Okay, contohnya soalan ni suruh cari gravity, acceleration of gravity. So you akan jawab from the experiment. The gravitational acceleration, what do you get? Itu je. Tak perlu letak percentage. Dah tak ada dah percentage. Tapi kalau ada theoretical value, you kena tulis theoretical value. Nanti saya tunjuk macam mana dia buat theoretical value. Dia akan bagilah. Okay, ini adalah yang kedua, state source of error. Macam saya cakap tadi, kena at least 2. Dia kata mesti at least 2. So buat dalam bentuk table, error, precaution. So 2 je, systematic error, random error. Zero error, nampak ni? Zero error, parallel error yang ni. Ini semua akan digunakan dekat eksperimen. Zero error when using micrometer screw gauge. Parallel error while taking reading voltmeter and ammeter. Kena mention apa alat yang menyebabkan ada error. So how to overcome? Zero error of micrometer is taken into data reading or calculation. The observation of eye should be perpendicular to the scale. Ini cara untuk overcome lah. Okay, yang ketiga, you need to state precaution. 2. Ini 2, ini pun 2. Sebab 2 markah. So at least 2. Selalunya dia orang suka buat avoid too many wire to reduce energy loss. Yang ni tak apa, yang ni kali ni kita akan bincang lah apa-apalah macam-macam ada jawapan ni. Dan last sekali adalah conclusion. So conclusion, you need to summarize the objective lah. So for example yang tadi tu objective you adalah to determine the acceleration due to the gravity and also determine the acceleration using, ini bukan ni nombor 2.
Pertama tadi apa? Pertama tadi, measure the length of various object and determine the uncertainty of length of various object. So you kena ada dua learning outcome dekat sini. So dekat sini pun letak dua learning outcome. So yang pertama dengan yang kedua. Awak jawab je lah. The length of various object were able to measure correctly. Determine the uncertainty ni, you kena determine je, you kena letak nilai. You kena letak nilai semua apparatus yang you guna. Okay, kena faham tak ni? Dah tak faham benda lah ni. Okay, tak apa. Okay, saya tunjuk contoh jangan suati. Contoh P1. Ini contoh tahun lepas punya test lah diorang buat ni. Diorang tahun lepas pun buat online. Lab report. Lab report test. Okay. Cantik punya cantik. Tengok semua diorang dapat 30. Ni markah full lah. Markah full 30. Ada seorang lah tu. 29. Macam mana? Okay. So dalam exam dan juga eksperimen nanti saya akan bagi you ni. Saya akan bagi you lab report punya instruction. So you akan dapat ni lah lab report punya test instruction, number metrik, practicum, date. Okay. So contoh eksperimen SEM lepas diorang buat adalah Hooke's Law. So dia akan bagi title, learning outcome, teori. Okay, dia bagi apparatus. Okay, dan dia bagi prosedur lah. Okay, dia punya markah start from raw data ni. Kalau you tengok ni raw data ni, so ini markah dia, 5 markah. So you kena isilah, macam contohnya equilibrium of position of helix spring. So helix spring ni you ukur guna pembaris. So yang ini you kena letak uncertainty for pembaris lah, iaitu 0.01 cm. Okay, lepas tu dia bagi number of reading, mass, position, elongation. Dia dah bagi dah formula. Elongation adalah X minus X0. So where is your X? Ni X, ni X. 33.8 minus X0, 33.6. Okay, so you dapat jawapan. Cuma dia punya trick dia adalah this one. Unit. This one in cm, but this one in meter. So you need to be careful. You kena tukar dia kepada meter lah. Force, okay. mg, mass. Mana mass? Ni mass. Darab dengan gravity 9.81. So mass here kena convert because this is gram. So you kena tukar pada kg. Itu je trick dia. Trick dia adalah dia bermain dengan unit. So you get 5 marks. Okay, lepas tu dia bagi data processing. Ini banyaklah 60 marks kena buat graph. Okay, lepas tu kena letak discussion 6 mark, state, compare. Inilah saya cakap tadi ada theoretical value. So you just bagi tahu nilai you, compare sama ada dia greater, same or less. You kena compare lah dengan theoretical value. And then state 2 error. Error you dah tahu dah tadi lah. Systematic error, zero error, random error, parallel error and overcome. Buat dalam bentuk table. State 2 precaution. Precaution kena tengoklah apa benda eksperimen tu. And last kali conclusion. So conclusion jawab balik soalan. 30 markah. So 30 markah dia hanya ambil 50%. So you kena dapatkan fully lah. Penuh. Okay. Ini contoh apa dengan ni lah. Okay. Ni contoh yang ni dapat fully lah ni. Okay. Okay. So kalau you tengok ini adalah graph. Okay. Graph 7 marks. So you make sure you have title. You have make sure label ni. Okay. Lepas tu make sure elongation. Betul. Ya, ini saya yang tulis ni. Dia tak buat pun budak ni. Saya yang tulis sendiri. Okay, make sure centroid ada. Ni centroid ada. Ni centroid. Mesti ada centroid ni dia buat. Inilah centroid. Nanti kita tengok macam mana kira. Okay, point you. Tiba tengok cara dia buat. Balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantik je dia punya ni. Balance lah. Okay, lepas tu kita akan tengok dia punya ni lah. Okay, this one kena make sure kalau boleh even number, tak boleh odd number.
Contohnya 0.3, tak boleh. 0.5 boleh, 0.3 jarang kita pakai. Okey, yang ini pun ada cara pengiraan dia lah. Yang ini kena kira, this one kena tahu decimal place dia. Okey, 0.2 akan divide, ada 10, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. So divide by 10. So kalau kita divide, okay, 0.2 divide by, so ada 10, smaller scale kat sini, 10. So you akan dapat 0.02. So dekat sini you kena letak 2 decimal place. So kalau you tengok budak ni buat 2, 2, 2, 2, 2, 2. So nak tentukan decimal place ni kena ikut ni. Sebab kalau tak, nanti you akan tak 0.2, 0.4, itu salah. Dia kena, okay, contohnya lagi tengok ni 0 ke 4. So ini 0.4. So ada berapa scale kat sini, ada berapa small kotak-kotak kecil ni, ada 10. You divide by 10. So 0.4 you divide by 10. So you have 0.04. So that's why dia letak 0.04, 0. Dia ada 2 decimal place. So dekat sini 2 dp, dekat sini pun akan jadi 2 dp. Mesti consistent. Tengok sampai atas dia buat 2 dp. Boleh tak? Boleh, madam. Dengar ke tak dengar ni? Saya pun tak tahu lah. Okey, tak apa. You ada 6 percubaan. Sekarang yang pertama tu memang teruk, yang kedua teruk, yang ketiga lah. Tapi makin lama makin okey lah nanti. Okey. Tak apa, this is process of learning. Tak ada siapa super perfect. Dia orang pun semua mula teruk juga ni. Tak ada dia makan tiba-tiba jadi pandai, tak ada. Semua makan teruk kat mula. Okey, so cuba tengok cara dia tulis ni. 0.1 cm. Kan tadi kan ni kosong. Ni kosong. Dia letak 0.1. Okey, lepas tu ni cara pengiraan. Make sure consistent. 1 dp, 1 dp. 2 dp, 2 dp. Okey, lepas tu ini cara nak kira centroid. Okey, cuba tengok cara dia kira centroid. Okey. Sikit. Okey. So, centroid adalah center of the graph. Graph yang dia plot nanti adalah graph, kalau tak sikit boleh. Okay. Graph yang dia plot adalah graph delta X dengan F. Sama pula. Warna oranye. Okay. So, apa yang berlaku? So, dia just tambah. Tak susah pun. Centroid ni. Okay, kalau awak tengok, dia tambah ni. So 0.2, 0.4, 0.6 tambah semua ni divide by 6 sebab we have 6 reading. So you dapatlah centroid untuk delta X. Okey, macam mana nak tentukan decimal place? Tengok atas. 1 decimal place. Ini pun kena 1 decimal place. Okey, bawah pula F. Dia tambah je semua ni. Tambah semua ni, so you divide by 6. So berapa decimal place nak pakai? Tengok dia letak 2. So kena letak 2. Nampak tak? Dia mula dia buat 3. Lepas tu dia tengok balik, dia check balik. Oh ini semua 2. So dia letak 2. Benda-benda tu lah yang membezakan 30 dengan 29. So dia agak rigid. Number dia punya decimal place tu. Eksperimen ni dia sangat tekankan dekat decimal place. Okay. So lepas tu you kena letak dalam form centroid. So you tulis centroid. Ini X bar, ini Y bar. Maksudnya X tadi dia adalah X tu lah. Y dia, paksi Y dia adalah F. Kalau macam mana nak tahu X dengan Y? Tengok graf lah balik tadi. Graf tadi. F adalah Y. Axis you adalah F. X axis you adalah X. So dari situ you buatlah X bar, Y bar. Okay, data processing, gradient. Cari gradient. Gradient, kiralah gradient. Kalau you tengok tadi table dia ni. Mesti ada apa tu? Nampak tak dia buat? Ni. Ini adalah showing gradient. Kena wajib ada gradient ni. So gradient, dia buat gradient ni lah. Okay. So dari situ dia masuklah ni 2.84. Mana dia dapat 2.84 sini? 2.84 ni. 2.84. Dia tulis lah, bagus. 2.84, 1.16. So situ. So dia tolak. Unit kena ada. Measure unit. Selalu ramai tak unit. So 3 markah.
Okay, lepas tu you akan guna formula yang dia bagi. So F tadi kan Y, delta X tadi adalah X. So K akan menjadi gradient. So soalan suruh cari K. So dia dapatlah 3 markah. Okay, discussion. Apa saya cakap tadi? Discussion you kena letak value yang you dapat. K tu adalah spring constant. So dia beritahu K yang dia dapat adalah ini, nilai sama dengan atas. And then dia kata lower. Saya kata ada 3 pilihan, sama ada lower, higher or same. Dia kata lower daripada K theoretical. Tak ada tolak markah. Yang ini eksperimen. That's why tadi kan dia kata no one is perfect. Tak semestinya mesti equal. Ini pun dapat full mark, 2 markah. Tak ada masalah. Janji you beritahu lower ke atau higher. Okay, source of error. Macam saya cakap lah, random error mesti parallel error. Systematic error mesti zero error. Tapi dia beritahu lah apa apparatus yang dia guna. So random error, parallel error when using meter rule. Systematic error which is zero error when using meter rule. So macam mana overcome untuk parallel error, I should be perpendicular when taking the reading. Macam mana nak overcome zero error, all the measurement should be considered, all the measurement made should be considered and include zero error while taking actual reading. 2 markah. Precaution. Precaution. 2 markah je lah, dia bagi buat 4 sebab dia suka hati dia lah ni. Okay. So saya nak 2 je. Okay, yang ini ayat untuk precaution, dia ada satu ayat kena ada kat sini. Mesti ada perkataan avoid. Mesti ada perkataan kenapa you nak buat benda tu. To avoid. To avoid. Mesti ada perkataan to avoid selalunya. So make sure the slaughter is added gently to avoid. Mesti ada. Saya akan tengok perkataan to avoid tu. Sebab precaution ni langkah berjaga-jaga. Kenapa awak buat tu? Untuk elakkan. Mesti ada perkataan avoid lah. Make sure the slotted mat is added gently to avoid external force exerted on the spring. Maksudnya kita tak nak ada external force exerted. Make sure the elastic spring is not exceeded to avoid instrument damage of the string and not obey Hooke's law. Make sure the optical thing placed perpendicularly to get. Boleh juga perkataan to get accurate measurement. Boleh juga. Maksudnya perkataan avoid lah. Okay, last kali conclusion. So conclusion mesti jawab balik objektif. So objektif you tadi kalau you tengok balik dekat ni, tengok balik dekat yang dia bagi ni. So objektif you tadi adalah at the end of the lesson student should be able to determine spring constant. So cari nilai K. So apa dia buat, dia tulis lah. From the experiment, the value of spring constant K of helical spring is this. Tu je, 3 markah. Okay, boleh tak? Nampak tak idea macam mana nak buat lab report? Tak banyak, tak ni pun. Berapa muka surat ni? 1, 2. 2 muka surat je. Lepas tu ni dengan graf. Okey tak? Okey tak? Madam. Okey. 28. Ngantuk ke apa? Kena kuatlah sikit ya. Okey. Boleh. Tak ada masalah pun. Benda ni kita yang buat dia, bukan dia buat kita. So you akan ada 6 lah. Macam ni lah, sama lah dia orang apa yang diorang buat ni. Lab report. Diorang pun sebab diorang dulu sempat ni. Lab report kena ada 6 lah. Sama je lah. Tak adalah bagus sangat pun. 29, 30. Ini masa mula-mula sebelum nak ke akhir-akhir tu dah okey dah lah. Boleh. You belajar nanti, okay? Alright, so ada apa-apa soalan tak pasal eksperimen? Ada apa-apa tak nak tanya pasal eksperimen? Madam, Ya. kalau yang practical test tu kena record apa je? Kalau untuk practical test nanti, dia akan bagi you macam tu lah, macam tadi tu, dia akan bagi you instruction. Contohnya dia bagi you, contohnya eksperimen. Ini video. Ni kena answer, ini lagi susah. Okay, dia bagi you macam tadilah ni. Dia bagi you ni, procedure.
Dia bagi awak prosedur ni, awak buatlah eksperimen ni. Dia akan gunakan apa yang ada alat kat rumah lah. Dia akan bagi tahu. Lagipun video tu kan boleh ambil, dia bukan macam direct, dia boleh retake. So contohnya cikgu, rumah saya tak ada pembaris. Pergilah pergi kedai beli pembaris. Macam tu. Saya tak tahu eksperimen dia apa. Kalau saya tahu, saya beritahu dah ni. Saya tak tahu eksperimen dia apa. So nanti dia akan beritahu lah eksperimen dia, contohnya macam Hooke's Law. Okay. Hooke's Law ni awak tak ada retort stand, tapi boleh gantung benda-benda lain kan. Spring. Contohnya awak tak ada spring. Saya tak tahu, mungkin benda yang ada kat rumah lah. Saya tak tahulah spring. Mungkin projectile ke, saya rasa lebih kepada kalau yang ni ramai tak ada spring nanti. Mungkin soalan dia pasal projectile ataupun bola baling. Bola baling tu kan dia suruh awak buat eksperimen tu ke. Mana lah, tak tahu soalan apa eksperimen dia. So you boleh ambil video, boleh retake, boleh edit. Kan, bukan benda tiba-tiba dia terus tak, dia akan bagi masa. Kalau awak tengok balik dalam dalam ada tak ni, saya tak tahulah ada ke tak ada. Ni tutur ni, semua tutur. Dalam apa ni, ada tak dalam ni, kita tengok. Aku 4 file saya bagi awak ni. Ni. Dalam ni sama juga 4 file. Dua lagi. Dalam learning planning tu ada practical test tu, ada dalam masa 2 minggu kot rasanya kena submit. So ada masa lah untuk buat, dia bukan on the spot. Dia 2 minggu, kalau tak selesai 2 minggu. Boleh? Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada kot. RPS ni, RPS ni dalam RPS. Ni. Practical test nampak ni, start release 18, lepas tu kena submit 5. Tak payahlah susah hati. Video tu kalau saya tak berkenan, saya cakap je lah kat awak, apa ni awak buat ni salah, buat dia shoot balik. So okay, tak ada masalah practical test tu, okay. Yang tak boleh tolong UPS, memang tak boleh tolong. UPS tu memang by your own. So make sure UPS tu buatlah betul-betul. Bukanlah semua tak payah buat betul-betul, semua kenalah buat betul-betul. Yang boleh tolong lah, yang tak boleh tolong memang tak tolong lah. Macam tadi tu, ada je dapat 29. Bukan tak tolong 29. Sebab apa, tak apa benda tak ada salah. Orang dah cakap banyak kali, saya tak nak dengar. Orang dah cakap, bayangkan ramai-ramai dapat 30, dia seorang 29. Masalah dia ni Nasuha ni. Oh, sebab saya bagi penuh. Ni ada, kita kan ada external examiner. So kalau saya nak bagi semua orang je makan penuh. Dia ada external, dia tak letak ni, delta X. Dia salah kat situ Nasuha, kasihan dia. Okay. Itu pun menjadi kesalahan dia. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, seterusnya saya nak masuk kepada pre-lab. Okey, kalau awak tengok pre-lab, awak ni P berapa? P6 Okey, pre-lab awak ada manual book, panduan amali. Okey, ini pre-lab. So kalau tengok pre-lab ni kita akan buat minggu depan. Okey. So weekend ni boleh dah siap, boleh buat pre-lab ni buat berdasarkan lab manual tadi tu. Boleh buat ni sikit-sikit, boleh buat ni apa uncertainty ni. Ini tak kita akan bincang minggu depan. Tapi boleh buatlah sikit, boleh buat apa yang you rasa nak buat ni buat, tapi nanti dah siap ni nanti kena upload lah. Dekat sini kena upload. Ini bila okey, apa yang nak kena upload bila lepas saya dah discuss. Contohnya nanti tutorial saya dah habis baru upload. Short note you kena upload terus dah lah. Tutorial kalau saya dah habis semua soalan baru upload. Saya tak nak you upload benda yang salah. Saya nak you upload benda yang betul lah.
So sama juga ni, nanti minggu depan baru kita buat, tapi you boleh buat sekarang, boleh buat nanti weekend ni. So minggu depan you dah ada jawapan. So you tanda lah, kalau salah, salah. Betul kan? Nanti dah siap tu baru upload. Okey, boleh? Faham ke tak faham ni? Faham, madam. Faham. Okey. So sekarang ni apa benda yang nak kena buat? Okey, yang nak kena buat short note lah dulu lah. Short note, lepas tu upload. Okey, tutorial ni kita cuba habiskan hari ni. So pre-lab ni buat, weekend ni tak perlu upload lagi. Exercise semua dah, ni dah settle dah rasanya yang lain. Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa, saya nak terus masuk kepada tutorial. Boleh? Boleh. Okey, tutorial. Tutorial semalam sampai mana? 6. Ini, okey. Kecilkan. Okey. So, nombor 1 dah. Nombor 2 lah. Saya memang akan discuss semua Saya akan discuss semua. Lepas tu, baru upload. Ada 1 jam lagi. Alah, tak sempat kita dua ni. Okay. Soalan number 2. Show the S equals to UT plus half AT squared is homogeneous. So number 2. So S equals to UT plus half AT squared. So kita kena buat left hand side dululah. So S buat bracket. Sama dengan S adalah apa? S adalah displacement. So displacement adalah L, dah settle. So right hand side, so kita ada 2. Kita kena buat UT. Kita buat UT, so pecahkan dulu. UT. So U adalah LT negative 1, T adalah T lah. So U akan dapat L. Okay, another one adalah half AT squared. Okay, so saya akan buat half AT squared. Okay, squared ni kalau boleh letak luar lah. Letak luar nampak cantik sikit. Sebenarnya tak ada masalah pun dalam luar. Okay, so kita buat dia punya apa? Dia punya dimension. So half tak ada. Dia punya dimension. So half 1 A LT negative 2. This one T squared. So you will get L. So dari sini apa yang boleh kita cakap? So if we look at this one is L, ini pun L. Ini pun L. So therefore bawah ni you tulislah. Ada banyak pula ni. So therefore kita boleh cakap left hand side equals to right hand side. L equals to L plus L lah. Tak tulis ni pun tak apa. So dia adalah homogeneous. Tak tulis pun tak apa. Ada pula dah. So dia adalah homogeneous. So ini jawapannya. Okay, soalan number seterusnya. Soalan number 3. Verify the homogeneity of equation V squared equals to U squared plus 2AT using dimensionless analysis. Okay, so kita buat V squared equals to U squared plus AT. V squared equals to U squared plus AT. So saya nak buat left hand side. So V squared. So sama dengan L T negative 1 squared. So saya dapat L squared T negative 2. Right hand side. So saya buat U squared. So U squared sama dengan L T negative 1 squared. So saya dapat juga L squared T negative 2. Okey, seterusnya kita buat untuk AT. So AT. So sama dengan AT. Apa pula ni? Bolehlah AT.
So A adalah LT negative 2T. So I will get LT negative 1. So dari sini tak samalah sebab dari sini apa yang boleh kita cakap, left hand side not same with right hand side because LT negative 2, L2T negative 2, L2T negative 2 plus LT negative 1. So yang ni tak samalah. So not homogeneous. So dia tidak homogeneous. Okey, boleh tak? Boleh madam. Saya harap dimension ni dah okey kot tak ada masalah Okey. Nanti kita buat quiz. Quiz nanti saya beritahu lah bila saya nak buat. Okey, soalan number 4. Soalan number 4 ni pun ramai yang ada masalah ni. Okey, the viscous force for a metal or sphere is given by downward equation F equals to A and ARBVC. A is dimensionless constant, eta equals to dimension of viscosity kgm negative 1 s negative 1, r is radius, v is the velocity. Okay, so saya nak kena cari dia punya determine A, B, C. Dia suruh cari nilai A, B, C. Okay, so nombor 4 ni pertama sekali kita tulis balik F equals to A rho A R B V C. Okay, so saya akan guna left hand side, sama je, mesti guna yang ini. Force, apa formula force? MA. Apa dia punya dimension? M LT negative 2. Dah settle left hand side. Okay, lepas tu kita buat pula untuk right hand side. Kita buat sebelah lah sebab kat buku kan buat ke bawah membazir pula dah. Okay, so untuk right hand side A, asing dulu, buat A. Kita buat asing-asing satu-satu. Ataupun buat sekali pun boleh juga. Buat sekali pun tak opening. Kita buat satu-satulah. A dimension. Satu, tak ada. Dimension dia satu, dia tak ada. Row A. Dimension row tadi. Apa row tadi? KGM negative 1, S negative 1. KGM. So tak payah buat A dulu. Kita buat ni. KGM negative 1, S negative 1. KG adalah M. Meter adalah L. S adalah ni. So saya buat ni dulu lah. Saya buat yang basic dulu. R. R pula. R adalah apa tadi dia cakap? R adalah radius. So L je lah. Okay. V. V adalah apa? Velocity. So V adalah velocity. So velocity LT negative 1. So saya buat benda yang basic lah. Okay. So saya dah ada right hand side dengan left hand side. Okay. So saya samakan. Saya samakan sebab dia kata dia adalah sejenis equation. So dia patutnya sama. So MLT negative 2 sama dengan 1 ML negative 1 T negative 1 A LB LT negative 1 C. Okey. So macam mana nak buat ni? So you kena buat satu-satu lah. MLT negative 2
Kena darab semua ni. MA, L negatif A, T negatif A, LB, LC, T negatif C. Apa benda lah cikgu buat ni. Saya darab kan. Saya darab satu ni. Darab ni, darab ni, darab ni, darab ni, darab ni, darab ni. Saya darabkan satu-satu. Okey, dari sini nanti baru kita samakan. Okey, M. Ataupun kita kumpulkan dulu lah. Okey, MLT negatif 2, MA, L. Ada berapa L? 1, 2, 3. L negatif A plus B plus C. Sebab ni ada ni L, L, L. T negatif A negatif C. Okay. So dari situ kita tambah. So kita buat ni lah. So from there M sama dengan MA. So A sama dengan 1. Okay. L sama dengan L negatif A plus B plus C. So ni 1 lah. So 1 sama dengan negatif A. A tadi 1 plus B plus C. Tak boleh selesaikan lah. Biar je dulu. Okay, buat pula T. T negatif 2 sama dengan negatif TA minus C. So negatif 2 sama dengan negatif 1 minus C. So C bawa pergi sana. So bawa pergi sini. So akan jadi 1. So 1 sama dengan negatif 1 plus B plus C. So B sama dengan 1. So jawapan ni semua satu ke? Satu. Pelik je. Betul ke ni? Semua satu, madam. Jawapan ni semua satu-satu okey. Betul lah. Okay, saya kecilkan dulu ya. Okay, siapa yang tak faham tu, tak boleh tengok balik. Okay, saya ulang balik siapa yang tak faham tu. So pertama sekali kita tulis semua equation. Okay, equation dia ni ada A, B, C. Soalan suruh cari A, B, C. The value of A, B, C. Okay, A, B, C. Alright, so kita nak cari F. So sekarang ni F sama dengan, kita buat left hand side dulu. F sama dengan MA. So MM, A adalah acceleration, LT negative 2. So kita buat left hand side, kita dapatlah MLT negative 2. Okay, lepas tu untuk right hand side, saya buat dulu yang saya tanpa power, saya buat yang biasa dulu. A adalah dimensionless, so dia 1. Eta adalah kgm negative 1 S negative 1. So kgm length L negative 1 T negative 1 lah. Sebab yang ini kg, ini kg mass. Ini adalah meter, ini adalah time, second. R adalah radius, so dia L. V adalah velocity, so LT negative 1. So dari situ kita buat left hand side dengan right hand side adalah sama because dia beritahu ini adalah equation. So kalau equation mesti right hand side dengan right hand side mesti sama lah. Okay, so MLT negative 2 masukkan semualah balik. 1 ML negative 1 T negative 1 A. LB LT negative 1C. So dari sini saya samakanlah MLT negative 2, MA L negative 1A, T negative 1A, B, C, T negative ni. Saya kembangkan. Lepas tu saya susun M, L, T. So and then masukkanlah yang ni. So dapatlah jawapan. Itu matematik lah yang bawah tu. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Kenapa Boleh, madam. Boleh. Okay. Alright, settle nombor 4. Nombor 5 semalam dah, nombor 6 semalam dah, nombor 7 Nombor 9 semalam dah ke nombor 9?
Dah. 9 dah. Dah. So Yang tinggal bergaduh utara 7. selatan tu. Dah. 9 dah. 10 dah juga kan? Nak seconteng ni. 10 dah juga madam. Okay, so tinggal nombor 7 dengan 8 je lah kan? 2 je lah. Okay. So 7 dengan 8. Okay, kita tengok soalan number 7. A girl push a box across the floor causing it undergo two displacement A and B. The displacement A is 1.5 meter along the positive x-axis while displacement B is 1.4 meter along the positive y-axis. Determine the magnitude and direction of resultant. So again, dia suruh cari magnitude and resultant. Okay, bila you baca ni, kalau you tak tahu, buat dulu axis. Buat dulu axis. So you buat axis. Okay, dia kata A adalah 1.5 along positive x. So sini lah. So ini adalah A. AU adalah 1.5 meter. Lepas tu dia bagi tahu pula while the displacement B pula adalah positif. So B ke atas. So BU adalah 1.4 meter. So ini box. Maksudnya kita ada box, ada dua force. Satu ke atas, satu ke bawah. Bukan force S. Ini ada displacement. Dia ada A, ada B. Dia bergerak. Dia ada bergerak dua direction. Okay, so sekarang ni soalan cakap, dia bukan sama dengan soalan fighter jet tau. Fighter jet ni dia bersambung, yang ni tak. A girl push a box across a floor that causing it undergo two displacement A and B. Dia bagi tahu dia undergo two displacement. Okay, so dia suruh cari resultant. So dah lukis, tengok ini dia keluar daripada pivot. Dia keluar daripada partikel, semua keluar ni, you punya partikel lah, point O ni kan. Dia keluar. So terus buat table. So kita buat table. Ini vektor. Ini A, ini B. So ini A, ini B. Apa A, B pula ni? X, Y. Ini X, ini Y. So ini summation. So A saya to the right. So ini positive X, ini positive Y. Ini negative X, ini negative Y. So saya akan buat 4 bola ni. Ini mesti kena buat okay. So A saya ke sana. So positive 1.5. Ini 0. B saya 0. Ini 1.4. So positive. So tak perlu kira lah sebab dia adalah sama. Okay. Dah siap tu, kita buat apa? Kita buat magnitude. So kita buat magnitude. So magnitude sama dengan square root 1.5 square plus 1.4 square. So tekan calculator, square root 1.4 square plus 1.4 square. So you will get the answer is 2.05 unit meter. Bukan meter square tau. Meter. Kenapa meter? Sebab ini meter, ini meter. Dia bukan darab ni, ini tambah. Bila masa yang nak kena square tu, itu kalau produk hasil darab. Okay. The next one, direction. So direction you guna tangent theta sama dengan 1.4 divided by 1.5. Y bagi X. So theta saya sama dengan shift tangent 1.4 divided by 1.5. So I will get shift tangent 1.4 divided by 1.5. So I will get 43.03. 03 kan? 03. Okay, jawapan ni kalau buat macam ni je salah sebab tak ada degree. Satu lagi kena letak. Okay, nak letak apa? Above ke below ke apa? Above positive above. X. Above positive X axis. Ini jawapannya. So ini satu, ini satu. Okay. So saya harap
dah buat je sebab saya memang tak tunggu ni, saya terus pergi tempat lain. So memang nak salin ni you kena tengok video balik lah. Tu dah buang masa dah sebenarnya. Sepatutnya you kena try, attempt buat. So hari ni just dengar tik 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 sahaja. Okay, soalan number 8. Two forces F1 8, F2 12 are acting on a wooden block shown in figure 1.3. Calculate the magnitude and direction of resultant force acting on the wooden block. So ini ada juga lah case yang sama lah. Okay, so kita tengok force dua-dua ni adalah out. So maksudnya tak perlu, tak ada yang perlu ubah lah. So dia adalah benda yang sama. Okay, so apa kita buat? Benda yang sama. Table. Dah balik sekejap. Okay. So nombor 8. So saya buat, dia ada dua force, F1, F2. So angle 30. So yang ini positif Y, positif X, negatif Y, negatif X. Okay, so that saya buat table. Saya ada vector, saya ada X, saya ada Y. So ada berapa force? Ada 2. 1, 2. Okay, lepas tu saya buat resultant. So F1 saya adalah duduk dekat tengah. So dia ada 2 possible. Dia boleh pergi dekat positive Y dan dia boleh dileraikan. Dia boleh resolve into 2 component. Positive X and positive Y. So both are positive. So for X component kita akan labelkan dia sebagai apa? 8. Kenapa 8? Sebab dia beritahu F1 8. 8 cos 30. Kenapa boleh ambil cos 30? Sebab dia attached to X component. So memang dia ikut kita apa yang kemahuan kita lah. So this one just copy paste. Follow je. 8 cuma tukar sin 30. F2. Look at the F2. F2 adalah on the axis. Dia bukan 30. Dia tak ada angle. Angle dia hak milik F1. F2 ni tak ada angle. So dia duduk dekat positive X. So dia just positive 12. 0. Okay. So tekan calculator. 8 cos 30 plus 12 equal. So you akan dapat 18.93. 18.93. Satu lagi 8 sin 30. So you akan dapat 4. Dan dua-dua positif. So maksudnya dia duduk atas lah, above positive x-axis. Okay, dah siap buat ni. Buat macam biasalah. Kita akan buat dia punya magnitude. So magnitude saya akan jadi magnitude square root 18.93 squared plus 4 squared. So saya akan buat square root 18.93 squared plus 4 squared. So I will get 19.35. 19.35 unit kena ada. Since this is all force Newton. And direction, tangent, theta, shift. Kalau siapa dah terror dia terus buat ni je. 4 divided by 18.93. So you akan dapat shift tangent 4 divided by 18.93. So you akan dapat 11.93. 11.93 degree. So disebabkan dia duduk atas, so dia above. Above positive x-axis. Okay. Boleh? Boleh, madam. Okay, so kita pergi kepada soalan. Dah habis lah kan? Ke ada lagi?
Dah lah habis. Habis chapter ni. Okey. Selalunya apa yang terjadi kalau dah habis, saya akan buat quiz. Tapi sebab dia 2 jam sepatutnya the next tu lah. Okay, so the next nak buat quiz, saya kena buat quiz. Isnin lah kot, Isnin. Saya ni buat apa? Selalunya saya akan buat quiz dalam 20 minit. Macam itulah 20 minit untuk chapter tu. Nanti saya beritahu balik lah bila quiz saya buat. Selalunya saya akan buat quiz. So minggu depan lah kita akan buat quiz. Okay, so dah siap ni apa yang you perlu buat. Bolehlah upload dekat dalam ni tutorial book answer ni. Mana tutorial book answer? Ni tutorial book answer ni boleh upload dah. So boleh upload yang you dah siap lah. So upload. Itu bukti lah bawahnya you dah buat. Itu bukti. Short note pun kena hantar upload dekat sini. Ada 3 orang dah in. Bagus. Okay. Boleh tak ni? Cikgu. Ya. Yang sebelum tu exercise 1 cikgu akan bagi jawapan untuk tanda ke? Yang exercise saya tanda. Oh, okay. Okay. Untuk ni juga saya akan bagi exercise 1 yang pasal yang ni. Nanti saya akan bagi. Sekejap. Nanti saya bagi dekat ni lah. Telegram. Saya akan bagi exercise yang kedua tapi masih topik yang sama lah. 5 masih topik yang sama. Saya akan bagi yang ni. Saya bagi dulu lah kat Telegram. Forward P6. Ini. Sila. Ini sebagai sekejap je awak dah pandai dah ni. Sekejap je awak buat ni nanti. Nak masuk kabur lah. Copy. Ini exercise weekend ni lah nanti buat. Nanti saya upload dekat. Nanti saya upload sekarang. Lupa. So sebab dah habis kita kena buat exercise. Okay, exercise. Ini chapter 1. Tapi tajuk vector. Resolve vector. Ini saya ajak. Dia bentuk gambar. Ni tadi. Simpan gambar. Ni. Okay. Masuk ke exercise. Okay. So ada exercise lah untuk weekend ni sebab untuk past year tak ada lagi. So past year untuk chapter 1 ni tak ada. So you buat dulu je lah exercise dulu. Okay. Alright, saya nak masuk kepada tu exercise tu boleh buat waktu weekend. Tak payah buat sekarang lagi, buat exercise nanti waktu weekend. Okay, so kita masuk kepada chapter 2. Okay, kalau you tengok chapter 2 ni. Okay, chapter 2 ni agak besar. Dia adalah 6.5 hour. Kalau tadi 1.5, so 6.5 hour. Panjang lah dia punya ni. Dan kalau awak tengok dekat dia punya, ni tak ada pula dah. Okay, kalau awak tengok dia dalam masa 2 minggu kena settlekan 6.5 hour ni. Okay. So chapter 5 ni, chapter 5 pula, chapter 2. Okay, saya buka kat sini lah. Okay, chapter 2 ni adalah pasal kinematic of linear motion. Kinematic of linear motion. Okay, so apa yang you kena tahu pasal kinematic of linear motion? So pertama sekali you kena tahu pasal motion, kita akan belajar 1D, one dimension, pergerakan straight lah dulu.
one dimension, sama ada dia moving to the right, to the left or upward, downward. And then kita akan belajar pasal uniform accelerated motion. So dia akan mengalami acceleration. Okay, the next one kita baru masuk 2D. Mula-mula 1D and then 2D. 2D ni maksudnya dia ada 2 dimension. Contohnya projectile. Projectile going up, projectile going down. So yang inilah projectile. Okay, so kita masuk kepada linear motion. Okay, at the end of this chapter, students should be able to define. So define keluar kat UPS, so tak perlu risau. Instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity. Okay, so apa beza instantaneous, average and uniform? Okay, nanti kita kena tengok. And then we have instantaneous acceleration, average acceleration, uniform acceleration. And then you need to discuss the physical meaning of a displacement time, velocity time, acceleration graph. So bila ada perkataan discuss, ini keluar dekat PSPM lah. So they can ask you, discuss mean they can ask you to draw. They can ask you to calculate. Ataupun interpret. Discuss meaning wide, very besar lah. Dia boleh tanya macam-macam. Ataupun they can ask you to explain. Explain what graph ni pasal apa? Dia boleh tanya macam tu. Okay, the next one they ask you to determine. Determine, calculate lah, kira. Kalau determine ni selalunya calculate. So they ask you to calculate distance, travel, displacement. Distance and displacement is different Displacement S, distance D. Distance tu jarak, dia punya length. Kalau displacement you kena kira the shortest distance. Velocity, acceleration from appropriate graph. So dari graph tadilah, yang graph tadi ni. Okay, so kita hari ni belajar yang ni je. Tak belajar semua. Okay, so apa itu linear distance? Distance simbol dia D. Dia adalah scalar quantity. So dia tak ada direction. Distance is the length of actual path between 2 points. So let's say we have P, dia gerak-gerak pergi Q. So distance adalah actual path. So dalam kes ni 25 cm. So dia punya unit selalunya adalah meter. Okay. Displacement. Kalau you tengok displacement simbol dia ni S ni. Ada bar ni. Sebab menunjukkan dia adalah sejenis vektor. Selalunya kita buat S je lah. Kita anggap ini S yang dibook. Okay, what is distance? The distance between initial point and final point in a straight line. So maksudnya kalau distance dia boleh dia nak pergi A, nak pergi B ni dia boleh lepas tu dia pergi. Itu adalah distance. Kalau displacement A ke B dia mesti straight line. Dia tak boleh kona tak boleh. Dia tak boleh kona. Dia mestilah daripada initial sampai final. Kalau dia kona pun dia akan ambil yang straight line ni. So dia mestilah straight line. Okay. Okay, unit kedua-duanya sama, dia adalah meter. Okay, perlu ke hafal definition? Tak payah. Sebab apa? Dalam you punya learning outcome, dia tak tanya pun why distance, why displacement. No, dia hanya tanya is velocity. So you tak perlu hafal lah tu tak ada. Okay, contoh soalan ni. An object P move 30 meter to the east. So kita ada objek, mula-mula dia gerak 30 meter to the east. After that 50 meter to the south. So dia pergi ke bawah pula to the south. And then move 40 meter to the west. So dia pergi 40 meter to the west. Determine displacement S, dia nak yang straight line lah, from of P to the original position. So maksudnya awak nak cari yang straight line ni. Ni. So macam mana awak nak cari yang ni? Dia guna ni lah, teorem Pythagoras ni lah. So yang ini 15 tadi, 15. So awak ambil yang ni je. 15, yang lebar ni 10. So you akan dapat 80 meter. So macam mana pula nak cari direction? Direction kita guna tangent theta lah. Tangent theta sama dengan paksi Y bahagi paksi X. So Y awak adalah Y awak ni Y. Y 15, X ada ni. Okey, katakanlah cikgu saya tak tahulah, saya tengok ni saya panik. Sebenarnya ini cara senang. Okey, kalau biasa kita buat apa? Kita dah ada lukisan, kita buat table lah. Sebab kita dah ingat dia punya jalan kerja.
So kita buat vektor XY. So buatlah ini S1, ini S2, ini S3. So S1, S2, S3. Jangan panik, jangan panik. Okey, ini summation. So ini ke kanan, positif 30. Kosong. Okay. S2 ke bawah, kosong, negatif 15. Yang ini dia ke kiri, so negatif 40. Kosong. So ini jadi 10, negatif 10, ini jadi negatif 15. Dah settle ni, buat magnitude. Magnitude sama dengan square root negatif 10 square tambah negatif 15 square. Sama je, you akan dapat 18 meter. Ini cara orang bijak. Kita dah biasa buat ni, buat je lah macam ni, buat macam ni. Cari pula direction. Direction tangent theta. Paksi Y bahagi paksi X. So saya akan dapat shift tangent 15 bahagi 10. So saya akan dapat 56. Disebabkan dua-dua negatif, so dia duduk sebelah sini. Dia duduk sebelah sini. Sebab dia dua-dua negatif. Okey, tapi dia dalam bentuk west dan south. Ingat tak semalam kita belajar? Kita nak angle sentiasa attach dekat komponen X. So kita akan buat west kat belakang. So kita akan letak south of west. Dia buat jawapan apa dia? Pelik jawapan dia. Oh, dia letak from west to south. Sama je lah. Kita buat south of west sebab kita dah biasa dengan tu. Sebab dia kedudukan dia macam ni. Dia kat sini. So dia duduk dekat west. Dia attach to west. West mesti duduk belakang. Dia dahulu kata tamu. So dia south of west. Okay. So that's why saya kata yang tu dia akan kait dengan chapter 2. So that's why pentingnya you tahu benda ni table. Okay. Boleh tak? Boleh tak? Diam dah. Boleh, Boleh, madam. boleh. Medium boleh. Medium boleh. Medium memang boleh. Saya boleh. Dia kata. Okay. Speed. Apa itu speed? The rate of total distance. Dalam learning outcome pun tak ada tanya pasal speed kan. Okay. Speed ni adalah total distance bahagi dengan time. So dia skala. Speed ni adalah total distance bahagi dengan time. Berapa yang dia berjalan-jalan tu bahagi dengan time. Katalah dia jalan-jalan tu 100. So 100 bahagi time dalam masa 5. So bahagi 5. Tapi kalau untuk velocity tak. Velocity simbol dia ni V, dia ada bar ni. Kalau buat V pun V bold lah. So dia adalah vector quantity dan unit dia ms-1. Speed dengan velocity unit dia sama, ms-1. Tetapi ini kenalah lah sebab ini ada kat UPS lah. So average velocity, the rate change of displacement. The rate change iaitu kadar perubahan. So that's why dia ada delta S over delta T. So velocity untuk average adalah the rate change of displacement. Kenapa the rate change? Rate ni adalah refer kepada perubahan time. So kalau ada perubahan time kita panggil rate, kadar perubahan. So that's why the rate change of displacement. Okay. Kalau acceleration senang je, dia adalah dv over dt. So dia ada d. Apa-apa yang ada dt ni, delta t ni, perubahan ni kita akan panggil dia rate. The rate change of velocity. So sekarang ni dia English je lah sebenarnya. Okay. So kalau awak nampak ada bawah ni delta T ni kita panggil dia rate. Okay. So apa itu change? Maknanya S final tolak S initial. T final tolak T initial. Direction dia mesti sama dengan direction of displacement. Okay. Apa pula itu instantaneous? Instantaneous tu instant Maggie. Segera. Maksudnya instant at that particular time. At that time. Dia ada refer, dia ada time yang tertentu.
So it's defined the instantaneous, the rate change of displacement. So dia sama je dengan ayat tadi. Apa bezanya? Dia tambah satu perkataan je. Cuba tengok ayat dia. Dia the rate change of displacement. Rate change of displacement. Cuma kalau ada perkataan instantaneous, dia tambah perkataan instantaneous. Itu je beza dia. Senang je. Dia ada perkataan instantaneous. So formula dia, beza formula dia adalah D. Delta adalah final tolak initial. Kalau D, ini D macam ni sebenarnya. D tu, itu adalah at particular time. So dia nak waktu itu saja. Kepada waktu itu. Dia limit dia punya time tu. Okay. At object move at uniform. Apa berlaku kalau dia moving at uniform velocity? So, ds over dt dia constant. Uniform velocity bukan bermaksud v kosong salah. Uniform velocity maksudnya v dia constant. Dia ada nilai. Mungkin 10, mungkin 2, dia constant je. Maksudnya dia bawa kereta tu dalam keadaan 100 je. Dia constant, dia tidak berubah. Itu maksud uniform. Bukan v kosong. Uniform v ada nilai. Okay. So kalau awak tengok ni, ini adalah graf. Graf S lawan T. Apa itu S? S tu displacement. T tu apa? Time. So graf dia ni menaik bukit. So gradient akan mendapat velocity. So gradient akan mendapat velocity. So dalam kes ni, ini dipanggil instantaneous. Kenapa? Dia minta at particular time. Dia minta kat T1. So ini adalah graf. Gradient itu adalah menunjukkan instantaneous velocity lah at that time. Okay. Acceleration. Apa itu acceleration? Dia adalah A. Simbol dia A dan dia vector quantity. Unit dia ms -2. Apa itu average acceleration? The rate change of velocity. Sebab dia adalah delta V over delta T. Macam saya cakap tadi, kalau ada delta T, kita panggil dia rate. Rate change of velocity. Maksudnya V2 tolak V1 atau V final tolak V1, T2 tolak T1. Direction dia akan samalah dengan velocity. Kalau velocity bergerak ke kanan, A pun akan bergerak ke kanan. Okey, apa pula itu instantaneous acceleration? Sama je ayat dia, the rate change of velocity, cuma ada perkataan instantaneous. Tambah perkataan instantaneous. Dan ini semua kat UPS. Jangan takutlah. So dia ada kat UPS, instantaneous. Okey, formula dia. Formula dia adalah kalau tadi velocity adalah ds over dt. Kalau A pula dv over dt ataupun kita differentiate 2 kali S tu. Tak perlu risau dia tak tanya buat differentiate. Okey, dia kat UPS je. Okey, apa maksud kalau dia uniform velocity? Uniform velocity acceleration maksudnya dv over dt is constant. So tak ada berlaku perubahan dekat v. Bukan tak ada berlaku perubahan. Berlaku perubahan velocity. Contohnya velocity dengan time. Dia berubah cantik. Dia straight line graph. So your acceleration adalah constant. Dia cantik. Sebab ramai yang confuse bila masa A kosong cikgu. Okay, A kosong. Kalau graf VT awak macam ni. Maksudnya 10. 10 je daripada 5 saat sampai 10 saat. Dia dekat 10 je. Dia bergerak tau. Ni bergerak. Dia bergerak. Tetapi acceleration ni kosong. Tak ada pecutan. Tak ada pecutan. Dia maintain je. Yang ni dari 5 ke 10 dia meningkat. 2, 4, 6, 8. Dia meningkat. Velocity dia meningkat. So ada pecutan. Yang tak ada pecutan bila dia mendatar. No pecutan. Dia dulu tak static, dia bergerak. Dia moving but at constant velocity. Okay, deceleration. What is mean by deceleration? Negative acceleration, meaning it's slowing down. The speed of the object decreasing with time. Macam you bawa kereta, lepas tu you nampak lembu, you
break. So itu berlakunya proses deceleration. Okay, from the graph V lawan T, the gradient ni boleh dapat acceleration. Okay, so dari sini tadi apa point yang penting? Point yang penting hanyalah dua, iaitu definition. Awak belajar definition je tadi, iaitu definition instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity. Apa itu instantaneous velocity? Instantaneous, the rate change of displacement. Instantaneous, saya tulislah rate change of displacement. Apa tu average velocity? Rate change of displacement, iaitu delta S over delta T. Saya tulis short form je . Apa itu uniform velocity? Uniform velocity maksudnya apa tadi? Constant apa? Constant. ds over dt adalah constant. An object move with uniform velocity when ds over dt adalah constant. Uniform velocity meaning ds over dt equals to constant. Apa itu instantaneous acceleration? Instantaneous, the rate change of velocity, iaitu delta V over delta T. Apa, sorry. dV over dt. Apa itu average? Average acceleration, the rate change of velocity, delta V over delta T. Apa itu uniform acceleration? Uniform acceleration meaning dV over dt adalah constant. dV over dt equal to constant. Dah settle definition. Okay, discuss the physical meaning of displacement time graph. Okey, ini adalah graf. Graf ni saya tak boleh nak masuk lagi. Boleh tak masuk lagi? Sekejap. Minit ke? Tak apalah, saya tak masuklah dulu graf tu. Sebab graf tu dia ada banyak juga kena buat tu. Graf tu nanti kita akan buat note sama-sama lah, kita pecah. Sebab dia ada graf ST, VT, AT. So kita akan ada 6 graf kena lukis. Tak apa, yang ni sebab saya 10 minit saya tak sempat nak settlekan semua ni. So tak apa, saya stop sampai dulu. Tutorial pun tak boleh buat sangat pun. Chapter 2 nanti saya upload je lah. Siapa nak buat, tak nak buat, suka-hatilah. Okay, yang paling penting awak buat dulu exercise tu dulu. Dah masuk dalam kolam dah ni aku tengok. Okay, saya tak masuk dulu graf. Nanti sebab graf ambil masa yang lama lah. Okay, so apa kerja awak kena buat? Macam banyak kan kerja awak kena buat kan? Okay, yang pertama tolong settle kat exercise chapter 1 ni. Nanti buat dengan siapkan short note dan tutorial. Ada ke yang dah isi dah tutorial? Ada orang dah 5 turn in, bagus. Okay, so saya stop dekat sini dulu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Madam. Ya. Kalau nak minta nota, boleh ke madam? Sebab senang nak buat short note. Saya dah bagi dah nota. Nota dah ada dekat dalam ni. Nota dah ada dekat dalam ni. Lecture ni. Lecture Puan Nun ni. Lecture awak Puan Nun. Dia dah bagi dah nota ni. Cuba tengok. Sampai topik 7 dah dia bagi. Okay. Tak perasan kot. Saya tak perasan kot. So tu saya tanya. Dah ada dah nota sampai chapter 7 dah. So boleh tengok kat situ. Okay? Okay madam. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Seronok pula aku tengok dia main dalam kolam tu. Okay, tak ada apa-apa. Saya stop dengan tasbih kafarah surah wal as.